Yayasan Inovasi Malaysia adalah ataupun YIM adalah merupakan satu entiti yang diwujudkan oleh kerajaan Malaysia khusus bagi mendapatkan inovasi-inovasi di kalangan akar umbi ataupun grassroots innovation. Ada dua tugas utama YIM lah bila kita bercakap tentang grassroots innovation ni. Yang pertama ialah untuk membantu supaya para inovator ini menjadi entrepreneurs. Itu satu, mentransformasikan mereka menjadi businessman. Yang kedua ialah menaik tambah nilai kepada produk yang mereka keluarkan supaya ianya ready for the market. Kita boleh komersialkan. Jadi salah satu cara yang utama kami lakukan adalah untuk mencari inovasi di mana saja ianya berada. Jadi dalam program jejak inovasi kami telah masuk ke kawasan-kawasan di seluruh negara, kawasan-kawasan pendalaman khususnya untuk mencari bakat-bakat inovasi yang berada di sana. Kita bawa bersama-sama para pakar, para saintis, para engineer, pelbagai pakar daripada pelbagai bidang untuk melihat inovasi di mana ianya dilakukan. Ada juga innovators yang sekarang ni memberitahu kami contohnya ya. Sekarang ni dia kata ramai budak-budak balik daripada sekolah singgah dekat rumah dia nak tengok apa yang dia buat. Isn't that marvelous? You know, sekarang ni kids are interested in what is happening in within the sphere of this man yang sebelum ni orang tak kisah pun. Apabila kami keluar ke seluruh negara ialah di mana-mana sahaja yang kami pergi, rakyat Malaysia sangat inovatif, sangat kreatif. Ini adalah usaha kami untuk mengeluarkan cerita tersebut supaya seluruh rakyat Malaysia sedar dan tahu bahawa sebenar-benarnya masyarakat Malaysia ni satu masyarakat yang sangat kreatif. Gasing dibuat daripada kayu. Asalnya begitu cantik. Setelah dimainkan, kemungkinan ataupun lazimnya gasing ini akan menjadi rosak sebegini rupa. Apabila keadaan macam ini berlaku, maka dia tidaklah sesuai lagi dimainkan. Apatah lagi kalau kita anjurkan permainan ini untuk anak-anak sekolah. Setelah berusaha berbagai cara, termasuk mencuba bahan-bahan lain seperti abuk kayu, sekam padi dan juga aluminium, didapati kelemahan dia terlalu besar bila dibandingkan dengan kayu. Sehinggalah kita menjumpa bahan plastik ini yang dibuat dianya adalah daripada serbuk, dijadikan bungkah tegas dan dilarik dengan mesin begini. Bila produk gasing ini dilebarkan, kemenangan seseorang atau kemenangan sesuatu pasukan itu betul-betul di atas kemahiran, di atas latihan, di atas kesungguhan kumpulan ataupun pemain itu. Bukan kerana kelebihan peralatan yang digunakan. Saya rasakan ini satu inspirasi lah. Saya rasa kita nak cari orang macam Pak Ngani yang berani buanglah kepakaran saya tak apa, tapi saya nak hasilkan gasing sebab saya nak semua orang di Malaysia ni main gasing. Inovasi Smart Handphone Box ni adalah merupakan jenis kotak telefon bimbit yang pintar, di mana dia akan menghantar SMS kepada pemilik harta sama ada kenderaan ataupun premis sekiranya berlaku pencerobohan untuk menghindarkan kehilangan harta tersebut sama ada kenderaan ataupun premis. Dan pada masa yang sama juga melalui Smart Handphone Box ni dia akan boleh membantu di mana pemilik tersebut sekiranya ingin mematikan enjin kenderaan yang sedang dilarikan ataupun dicuri, maka pemilik cuma perlu hantar SMS kepada telefon bimbit yang berada di dalam Smart Handphone Box, dan Smart Handphone Box secara automatiknya akan mematikan enjin ataupun bersama mengunci pintu kenderaan. Biasanya Parekat Cipta ni bila kita ceritakan dengan orang lain, daripada 100 kita jumpa mungkin satu saja yang menyokong. Yang semua cakap, oh no lah, boleh kah? Apa kah? Tiada lah, gila lah kau ni. Yang paling, tapi yang seronoknya bila dia orang cakap kita gila, ya memang of course Parekat Cipta ni dia gila, tapi dia siuman. Dan apabila kita dicabar macam tu, oh kau cakap tidak boleh, sebenarnya boleh. Sebenarnya Parekat Cipta ni impian dia bukan mau jadi jutawan. Dia mau mereka cipta, dan mereka cipta dia itu berguna kepada masyarakat. Ini adalah inovasi saya yang pertama saya
saya cipta kompang X-ray. X-ray ini adalah melalui X-ray saya sendiri. Kompang X-ray, so saya kata macam mana boleh timbul ni? Bila dia punya cerita tu timbul, saya kata Masya Allah, inilah dia inovasi. Inovasi maknanya kita berhadapan dengan masalah harian. Bila kita berhadapan dengan masalah harian, kita menggunakan apa yang ada di sekeliling kita untuk menyelesaikan masalah tadi. Tercetus idea kompang X-ray itu adalah masa kesihatan saya yang tak ini. Pasal saya ada kumpulan kompang sendiri, lebih kurang ahli dalam 60 orang. Jadi ketika itu bila kita nak membaiki kompang, kita memerlukan dana, tak ada lah. Masa saya kira okey ni, saya tubuhkan kompang tu, bermakna badan tu sihat, mata tak rosak semua, bermakna dengan dana sendiri. Jadi saya bila pergi kerap kali hospital, saya dapat X-ray. Bawa balik X-ray tu, buang saja lah. Jadi masuk lagi, dapat X-ray lagi. Bila dapat X-ray, saya terfikirkan saya punya kumpulan ni ada ni. Saya cuba memasang satu kompang X-ray tadi, saya cuba pertama kali jadi. Jadi cuba lagi lah. Kalau ada koyak lagi, cuba lagi. Bila cuba menjadi tu, mana sekarang saya dijejak oleh IM tadi, berbuat jejak inovasi tu tadi. Jadi selepas dia jejak saya ni, bermakna saya punya ni dah jadi satu barang yang boleh mendatangkan dana bagi saya dah. Itu lagi saya ni lah. Bermakna saya punya kompang X-ray ni dah dapat order sampai ke Australia. Saya yang nakkan tu barang yang terbuang tu di kita, macam kita semula punya, itu yang saya nak wujudkan. Ini adalah mesin pembakar sate yang kita namakan dia sate pot. Mesin ini dicipta sangat mudah, cepat dan berkesan. Yang dimasukkan mudah, cepat dan berkesan ni ialah yang pertamanya, keistimewaan sate ni dia tidak mengeluarkan asap. Yang kedua, kita boleh bakar sate tanpa ada kesan karbon. Okey, yang dikatakan mudah, kita hanya sangkutkan sate ni di stesen yang kita dah reka khas supaya dia membakar sate di laluan yang telah disediakan dan jatuh masak. Waktu cuti kita, waktu kerja kita memang tidak ada batasan lah, maknanya tak ada istilah rehat lah, senang cerita kan. Itulah yang cabaran yang saya hadapi lah. Saya ada menginovasi suatu permainan yang dinamakan Touch 3D Chemistry Scrabble, dan dia membantu pelajar-pelajar Form 4, Form 5 yang ambil subjek kimia, membantu mereka untuk mengingati formula-formula kimia dengan memain permainan tersebut. Di cube tu kita akan mendapati cas, simbol dia dan warna bahan-bahan dia. Idea ni tercetus sejak saya mempunyai masalah dalam subjek kimia. Saya memang payahlah nak ingat subjek kimia kan, formula-formula dia. Jadi saya pergi ke satu tadika, dan di situ saya dapat melihat pelajar-pelajar tadika lebih cepat tangkap dengan permainan-permainan Scrabble seperti itu. Jadi saya aplikasikan dalam subjek kimia. One of my favorite subject is chemistry di sekolah dulu. Saya ingat lagi, saya menghafal the entire periodic tables, kan? Betapa susahnya. Ada lagu je, saya tak ingatlah lagu tu, kan? Tapi saya tengok ni budak ni, ini budak 16 tahun, mungkin mempunyai masalah yang sama untuk menghafal dan sebagainya, boleh mengeluarkan sesuatu yang tangible. I think that is brilliant. That is truly brilliant. Daripada bertemu dengan ratusan inovator dalam program-program kami di Yayasan Inovasi Malaysia, saya dapati kesemua mereka mempunyai satu semangat yang sangat kuat dan kecekalan yang tidak putus-putus. Apa kehidupan kita pun, asalkan benda itu adalah menambah lebih baik daripada perkara yang sedia ada ataupun mencipta sesuatu benda baru, itu adalah satu inovasi. Dan bagi anak-anak muda, pertengahkan benda ini, highlightkan benda ini. Tuhan tu bagi kita rezeki dan bagi kita bakat, dan bakat tu jangan disia-siakan. Dan sekiranya kita ada bakat untuk mereka cipta, membuat inovasi, teruskan.
Inovasi adalah merupakan aktiviti yang semua orang boleh terlibat. Tak apa, tak kira apa bidang, tak kira apa peringkat umur ataupun peringkat pelajaran. So let's innovate.